A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna 'amalan salihan. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوته عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, pentadbir masjid, seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala ya, kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah pengajian kita pada pembacaan tafsir Juz' Amma. Masih lagi kita membicarakan surah yang ke-82 iaitu surah Al-Infitar. Tapi terlebih dahulu marilah kita sama-sama berniat i'tikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin hadirat, para tetamu Allah yang saya kasih sekalian. Rasa berdoa sikit. Semenjak daripada 1 bulan sampai hari ini, inilah first time saya naik balik mengajar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita membicarakan surah Al-Infitar, surah yang ke-82 yang mengandungi 19 ayat yang mana telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu, iaitu surah Al-Infitar menceritakan bagaimana keadaan hari kiamat. Allah cerita pada kita kejadian hari kiamat dalam beberapa surah. Antaranya ialah surah Al-Infitar. Surah yang lain ada. Kenapa saya katakan surah Al-Infitar cerita hari kiamat? Nabi pernah pesan nak tengok bagaimana berlakunya hari kiamat, bacalah surah Al-Infitar. Ada 2 surah lagi yang Nabi sebut juga cerita tentang hari kiamat. Surah Takwir, surah Al-Infitar, satu lagi surah apa saya lupa. Jadi kesemuanya bersangkutan. Allah cerita pada permulaan awal surah berkaitan berlakunya hari kiamat itu nanti dunia akan golak. Keadaan dunia jadi
dah jadi luar biasa. Sesuatu yang biasa dah jadi luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dah jadi biasa. Itu maksud dia. Ya, hari ini keadaan itu hampir-hampir dah. Hampir. Ya, kita diuji dengan beberapa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dengan pelaksanaan yang baru, solat yang baru. Bukan solat tu baru, cara pelaksanaannya tu. Ya, adalah yang keluar fatwa macam ni yang tak boleh, ni yang tak sah, macam-macam. Ya, orang kita ni kalau bab agama ni semua pandai. Semua cerdik bab agama. Kan? Tapi kalau bab lain, jangan sekali kau siapa, kau bukan doktor, jangan cakap-cakap sekali. Kan? Ya, doktor kalau cakap dengan kita, saya tengok tuan ni, kalau ikut pengamatan saya tengok tuan ni tak lama 2 minggu agak-agak terkesan tak gitu. Terkesan sebab cakap ni doktor. Tapi kalau saya cakap, saya tengok muka tuan ni panjang, umur tuan ni boleh 80 tahun kan. Siapa ustaz? Kan? Kalau mekanik, kita pergi kedai bengkel kan, bawa kereta, dia dengar enjin, ni silap dia kata. Tu percaya tak? Percaya. Walaupun dia belum bedah lagi, dia belum buka lagi enjin tu, dia dah kata ni penyebab dah, ni kan. Tapi kalau saya berhenti, kenapa Ji rosak motor ni? Ini Haji pakai exhaust besi, jadi tukarlah exhaust buluh kan. Orang tak percaya dah. Siapa ustaz? Kan? Tapi bila bab agama, ni pun belajar ya agama. Bukan ustaz seorang ya, bukan tuan seorang yang belajar. Apalah dia nak kena dengar cakap ustaz? Kan? Sebab itu kita kena ingat, Allah SWT beri peringatan pada kita, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang ahli sekiranya engkau tidak mengetahui. Bab solat, nak tahu absahnya satu hukum tu, tanyalah pada yang ahli, rujuklah pada yang ahli. Bukan saja tuan-tuan. Kan? Tanyalah imam kita, Bilal kita, dia pun rasa tak seronok kalau solat ni jarak-jarak. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang rasa seronok solat ni jarak-jarak? Kena pakai alat penutup muka, kan, bawa pula sejadah sendiri. Tak ada siapa suka. Tapi itu yang telah ditetapkan, itu yang telah disyaratkan, dan itulah pada pandangan cerdik pandai bahawa satu percubaan kita untuk kita mengelak daripada berlakunya, merembaknya wabah. Walaupun kita ada pada sangkaan sahaja, pada sangkaan dia, kan dia lagi ada dengar masjid, masjidnya dia ada 50 orang kono dalam masjid, tak ada, hanya sangkaan sahaja. Kan? Kalau nak ikut rapat jauh ni kat pasar raya tu tak ada. Kan? Sebab itu kita tuan-tuan cerdik pandai, kita minta mana yang boleh fikir-fikir, buat kajian. Sebab apa tak boleh guna kolah, sebab apa pipe kono disyaratkan banyak macam. Kemudian kenapa bilik air pun, bukan kata semayang kena jarak, dalam bilik air pun kena jarak. Kan? Kena buat kajian. Kita kaji, betul tak bondo ni kan? Saya sekadar melontarkan. Sebab kalau tuan-tuan marah pada yang menguatkuasakan, mereka pun tak tahu apa arahan diterima. Kena cari penyelesaian, kena bawa bukti, kan? Barulah kita boleh laksanakan norma tadi bertukar balik menjadi norma yang asal. Barat orang sakit dan saya tu cuti 2 minggu, ni bekerja balik dari KL. Rumah saya baru lepas operasi jantung. Okey, alhamdulillah 2 hari dah, 9 bulan Isnin lepas
bedah, duduk beberapa hari, hari Sabtu baru keluar ke ward biasa. 5 hari tak sedar dalam ICU. Okey. Ya, jadi doktor pun dia kata tak boleh makan ya, tak boleh makan ya. Daripada ward ICU boleh makan, naik ward biasa tak boleh makan. Mana satu kita pun morning. Kan? Tak ada pula kita kata bangang doktor ni kata. Doktor bawah pun tak cakap macam tu, tak ada. Kita ikut. Sebab apa? Sebab kita percaya mereka ini ahli dan mereka ini ada kepandaian pada waktu tersebut. Cuma hidup dan mati itu bukan kerja kita. Kan doktor banyak kali usang kat saya. Masa orang rumah saya dalam ICU. Tuan, ya, tuan ni orang agama, tuan pun orang ustaz, saya tahu tuan ustaz, kerja nyawa ni, mati hidup ni bukan kerja saya. Kan kebetulan dapat doktor muslim lah. Kalau tak dapat doktor yang tak muslim, nanti yang kena kat Ustaz Serban tu, saya dapat doktor yang bukan muslim. Tuan bawa balik, isteri tuan ni balik ke rumah, mati dia kata. Staf tu macam Tuhan dia. Wallahualam. Itu pengalaman lah tuan. Pengalaman. Allah uji kita untuk sekadar mana nak tengok iman kita. Kita nak tengok iman kita bagaimana. Okey, tuan-tuan, untung kita Negeri Sembilan ni. Jumaat masih tak sekat lagi. Masih tak sekat lagi. Saya di HUKM tu orang ke-51 masuk dihalau balik tuan dia kata. 50 orang je. Satu kali jemaah Jumaat. Kan menangis pun ada. Kan bukan lambat pun. Saya terlambat 12 suku sampai ke masjid. Di dalam hospital tu ada surau Jumaat. 12 suku awal lagi. Kan tapi dah kena halau. Nangis tuan. Dia tu jumpa doktor pakar, jangan risau tuan, dia kata. Kami pun sembahyang kat sini dia kata. Kebetulan tuan ada, kita sembahyanglah jemaah sekali sini. Tunggu orang habis sembahyang Jumaat. Okey. Bila menceritakan tentang hari kiamat, Allah bagi tahu kita tanda-tanda berlakunya kiamat itu supaya apa? Supaya kita bersedia. Supaya kita tahu, oh ini alamat bahawa akan end of the day, akan berlakunya hari yang terakhir. Okey, yang kita gelar sebagai hari kiamat, kita gelar juga dalam yaumul akhirah. Kita gelar juga dalam surah Fatihah Yaumuddin, dengan berbagai-bagai gelaran yang merujuk pada hari pembalasan. Di mana waktu itu kita akan dipertunjukkan tentang apa amalan yang telah kita lakukan di dunia ini, tentang apa yang akan kita persembahkan kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya baik kita di dunia, maka persembahan kita pun baiklah di akhirat. Ibarat orang nak masuk peksa lah, dia ada rehearsal dulu. Dia ada buat peperiksaan percubaan. Kan kesian budak SPM tahun ni kan. Tengah-tengah percubaan ada yang habis paper, kertas, ada yang tak habis. Yang tak habis ni yang pening kepala ni. Yang habis paper okey. Budak UPSR, anak saya seorang UPSR, dia hulu hala je dia. Tahun ni tak ada UPSR dia kata. Kan kau nak masuk sekolah mana orang kata. Okey. Dia lain. Jadi normanya itu jadi baru. Maka begitu juga kita bila bertemu dengan Allah SWT. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah SWT? Adanya kitab yang menulis amalan-amalan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita masuk pada ayat 10 seboleh dan 2 boleh surah Al-Infitar, di mana Allah Subhanahu wa taala kata adanya malaikat penulis amalan. Kalau dalam surah An-Naba Allah ada cerita tentang malaikat yang cabut nyawa, malaikat yang menulis wahyu, malaikat yang menyampaikan wahyu.
Tapi hari ini kita tengok pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang malaikat yang menulis amalan, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-10 surah Al-Infitar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya bagi kamu adanya malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Allah beritahu kita bahawasanya ada malaikat yang menjaga kitab amalan kita. Kalimah hafiz, kan dia katakan hafizin, hafiz adalah bermaksud menjaga. Hafiz ni menjaga, sebab tu digelar kalau orang yang menghafal Al-Quran disebut al-hafiz. Sebab apa? Sebab dia menjaga. Walaupun gelaran sebenarnya ada al-muqri. Al-hafiz ni lebih merujuk kepada orang yang menjaga, yang banyak menghafal hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walaupun hafiz itu pada asalnya, pada hakikatnya ialah menjaga, tetapi malaikat yang menulis amalan kita ini, dia bukan jaga kita. Dia bukan jaga kita, tugasnya bukan jaga, tapi dia mengawasi kita, dia awas kita. Okey. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, Allah cerita pada kita bahawasanya ada malaikat yang akan menjaga kita amalan kita. Dan benarlah wahyu Allah SWT dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, siapa yang buat baik Allah akan catat, walaupun sebesar zarrah. Okey, zarrah, orang Melayu panggil zarah. Okey, orang Arab panggil zarrah. Okey, zarrah ni nak tengok mesti menggunakan alat bantuan. Apa? Stetoskop yang letak kat dada tu. Apa? Mikroskop. Okey, mikroskop. Nak tengok tu kena letak bawah mikroskop baru nampak. Nak kata kociknya benda Allah tu, terlalu kecilnya benda Allah tu sehingga kan kita perlu bantuan untuk melihat. Tuan-tuan bayangkanlah, Allah kata kalau kau buat baik walaupun sebesar zarah aku tulis, kalau kau buat jahat walaupun sebesar zarah yang tak nampak dari mata tadi juga aku tulis. Siapa yang menulis? Ini dah malaikat dipanggil katibin, malaikat yang menulis baik atau buruknya amalan kita. Sebab itu Allah SWT sebut pada ayat yang seterusnya, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan yang telah ditaklifkan ke atas mereka. Malaikat ini memanglah tergolong daripada golongan yang mulia. Sebab apa mulia? Sebab malaikat ini dia taat. Taat tak erti nak mempertikaikan. Kalau kita tikai kan, bila masjid buat kenduri, asyik-asyik lok ayam, ataupun buat telur kan. Asal kenduri kat masjid, masak telur. Cuma tukar sikit lah, sekejap telur kicap, sekejap telur apa, macam-macam. Kita pikai. Tu pergi kenduri pun petikai kan. Wujud sekarang ni kenduri pun dah safe bajet, tak boleh ramai-ramai. Tak dulu. Waktu dulu zaman saya kecil-kecil dulu, telur lah zaman tuan-tuan tu, telur lah.
Nak dipelbagaikan telur tu, kalau pergi ke Johor dia ada telur pindang. Itulah. Tapi telur tak ada benda lain kan. Sampai ingat dia budak-budak apa. Kan orang tua tak makan gulung-gulung ni kan. Zaman berubah. Budak-budak pun gulung-gulung dia main campak-campak tukar coklat kan. Ya, jadi orang kita macam kita macam tuan-tuan, saya ni orang lama, dia pun nak tukar juga. Buatlah macam-macam, ada apa balik koci lah, mini apa balik, ada aiskrim lah kan. Tambah-tambah kalau ada kambing golek, lauk kenduri tak habis, kambing golek dulu habis kan, beratur ya. Sebab itu Allah sebut malaikat katibin ini ya. Malaikat ni tuan, dia tak pandai menipu. Apa yang dia lihat, dan malaikat dia pun tak tahu kita ni sama ada niat kita tu macam mana. Malaikat tak tahu. Dia makhluk Allah SWT juga. Nampak kita semayang, dia tulis kita semayang. Sah ke sah ke, ialah Allah SWT. Dia buat kerja ya. Tulis, oh hari ini Ustaz Taufik datang lewat ke masjid, masuk pada rakaat yang ketiga. Tulis kan. Sebab apa dah masuk rakaat ketiga? Oh ilak menjalan dulu. Dia cerita macam tu. Dia tak tahu menghisab, yang menghukum ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada kisah tuan-tuan, seseorang itu ya, dia buat baik, malaikat katibin tulis buat baik. Lalu Allah firman, maka malaikat tanya, wahai Allah, dia ni buat baik, aku lihat, aku bersaksi bahawa dia baik kan. Dia memang buat baik, tapi hatinya tidak baik kan ya. Jadi ya, dia malaikat kan. Dan mulianya ini, kalau kita baik pun dia tulis kita buat baik. Kalau dia tahu kita orang baik buat jahat, tetap tulis jahat kan. Ni manusia tak macam tu. Macam mana anak saya cikgu, oh anak tuan ni okeylah, budak-budak biasalah nak dia kursi, kadang-kadang cikgu terjoget-joget sikit, biasalah budak-budak, darjah 1, darjah 2 payah nak mengawal kan. Dia kawal tu, walaupun budak tu itulah budak yang paling nakal dalam sekolah. Sekolah Perujaya, sekolah rendah Taman Perujaya ya. Ada seorang budak ni, dia kalau pergi sekolah, dia takkan duduk dalam kelas. Kau jap kan nampak dalam kelas dia darjah 2, kau jap kan nampak dia darjah 3. Kadang dia duduk, dia borak-borak kan. Cikgu memang tahulah dia tu. Kadang-kadang duduk kat bilik guru, aku tanya apa Ustaz, sakit perut cikgu, dia macam-macam alasan. Memang bertemu dengan keluarga kan. Saya tanya orang rumah saya, apa cikgu cakap dengan mak ayah dia? Baik dia kata. Budak macam tu baik. Sebab saya pernah sekali ya, saya masuk sekolah, dia tahan dekat pintu pagar guard. Saya tengok apa salah budak ni tahan. Budak tu bengong sikit macam tu kan. Bila tanya orang rumah tu, oh nama budak ni dia memang macam tu bang dia ya. Kereta cikgu, bayang tentang darjah 2, dia tulis atas kotak, dia ambil seletip kan. Dia pun tulis, cikgu sila parking kereta ya, buntut menghadap ke dalam, dia kata kan. Tapi cikgu dah tak tahu nak buat apa, dah hantar konseling semua Allah kan. Tapi bila hari bertemu dengan ibu apa, baik. Sebab apa? Sebab budak tu dalam dia belajar tak berapa nak cerdik kan. Bahasa baik dia tak berapa nak cerdik lah kan. Dia satu perkataan tu lawan, tinggi rendah, kurus gemuk, hitam putih, dia mesti lawan. Dia tak ada cerdik tak cerdik, pandai tak pandai tak. Masalah dia punya ni kan. Tapi bila mak ayah datang, dia bukan tak cerdik, dia lambat sikit je
Kan? Cuba kalau cikgu tu cakap anak abang ni bangang tu datang sekolah tu. Kan? Mau makan penampar penumbuk. Kan? Ya, itu manusia. Marah. Hari ni marah. Orang marah. Sekolah tutup awal kan. Sepatutnya 18 Disember baru cuti. Sekarang bulan Januari. Bukan masuk awal Januari, masuk tengah Januari. Bapa ni yang kojo macam saya ni, dah kuning kepala. Anak ni tinggal dengan siapa? Marah dia kata. Kan? Jadi musim sekarang dalam Facebook ni. Kan? Facebook ni mujur tak dapat nak cakap ni. Sudahlah mengadu dengan Dan. Kau ngadu lah dengan Tuhan. Tapi tak boleh ngadu, dia tak boleh nak bercakap. Ya. Sampai ada orang kata cikgu ni makan gaji buta, suruh jaga Roblox. Cikgu ni makan gaji buta, jaga Roblox. Kan? Rumah saya tanya, bang tu ya, tazkirah kan 30 minit satu kereta tu. Dia ustazah tazkirah kan. Kalau cikgu matematik, buat calculation kata. Calculation. Encik nak pergi mana? Kuala Lumpur. Minyak cukup tak? Berapa ringgit cik ni? Bagi dia. Kalau cikgu apa? Pendidikan jasmani, encik nak pergi mana? Saya nak pergi ke Seremban nak beli barang. Cik dah jogging belum? Belum, pergi jalan lokal baru pergi Seremban. Tension lagi tuan-tuan. Cikgu cikgu. Ya. Jadi malaikat dia akan tulis tuan. Dan tak ada satu manusia pun marah. Kau tim dengan malaikat katibin. Relaxlah, bagilah dia buat jahat sekali. Tak payahlah tulis. Kan? Dan sembahyang. Boleh tak tuan-tuan? Tak ada pemarah kutuk cilaka betul malaikat ni. Kan? Tak ada hati perut. Tapi cuba kalau polis tahan, patah balik je kata. Kan? Dia maki hamun polis tu. Kan? Tengoklah. Kan? Ya. Itu yang saya kena hantar ala-wali tu. Kan? Walaupun kerja jabatan agama, terasa kat aku kena jabatan agama pun tak boleh masuk masjid. Sebab saya kerja KL tu. Kawan dia kata kenal Dan. Saya tak boleh. Kalau kau masuk Dan kono dia kata. Kan? Weh Melayu. Tapi malaikat katibin tuan, dia tulis. Dia tak kira kau tak alim kau jahat kau. Tak kira. Jahat betul orang ni. Tapi baik-baik. Dia tulis jahat ke? Baik-baik. Alah menunjuk dia kan. Ada kan? Ya Allah, dia ni memang terkenal dengan kejahatannya. Ada. Kan? Maka Allah cerita pada kita tentang bagaimana credibility malaikat katibin ni yang sangat mulia. Sebab dia marah dengan malaikat. Kan? Sebab apa? Sebab apa yang dilihat itulah yang ditulis. Kan kadang-kadang kita buat kereta kena tahan dengan polis. Cik berhenti. Berhenti. Kesalahan mandatory. Tak boleh nak rayu. Okey, siapa kono saman lampu merah bayarlah. Kalau 300 tak boleh merayu. Masuk mahkamah pun itulah. Bila kita buka tingkap tengok lah tak pakai rumah, rumah dalam beg orang rumah tertinggal lah. Lesen cik, lesen dah lama mampu je. Kan? Tengok rotek lah, dah rotek semalam mati lah. Berapa banyak kesalahan bila dia nak tulis saman kan. Kalau satu kesalahan tu 300, kalau dah ada 5 kesalahan kono lagi kan? Lalah ngayu tu tulis satu lah saman. Yalah kesian lah tengok pakcik-pakcik ni tak apalah, saya tulislah kesalahan paling besar, iaitu kesalahan langgar lampu merah. Pergi hidupkan kan, lesen pergi hidupkan, IC bawa siap-siap kan, dia bagi lagi kan. Ada apa dia punya belas ihsan, tapi malaikat tak ada. Bukan imam sini lah, imam yang dah besar macam saya kan. Apa lagi kan, pencuri semayang, dia tulis semayang kan. Tak ada, dia kata nak tulis ke tak, dia tanya pula kan. Rakyat antik tanya nak tulis ke tak ni, kau tulis lah.
Tapi dia ni jahat. Takkan dia buat jahat balik. Kau pula tulis dia buat jahat. Kan, walaupun tadi dia semayang, lepas semayang dia keluar mencuri lah selipar orang, tulis dia curi. Sebab itu Allah Taala sebut dalam yang terpuji, yang mulia. Mulianya tadi sebab apa? Sebab dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa. Asalkan bernama hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tulis itu adalah kesalahan, itu adalah kebaikan, ataupun jalan yang buruk, kan? Kalau kita ni kan, kalau kita dekat esok gagal, kita boleh merayu. Peperiksaan lain, kertas lain, subjek lain, saya esok lului, ni satu je, bagilah lului, bagilah syafaat, kan? Syafaat. Macam saya belajar ngosih dulu, saya selalu minta syafaat. Baik dengan syekh, bukan baik pula, maknanya ikut syekh apa semua, kan? Bila nak besok, syekh bagilah syafaat, doa dah syekh supaya lului. Dia syekh, lului syekh. Saya pun tak sanggup, lului pula besok, kan? Saya ingat lagi syekh dia kata, kau kalau kata kau tak ni pun Quran kau jangan lupa. Sekali kau lupa Quran, Allah akan jauh daripada diri kau. Kan? You tuan-tuan, dia bila dah lupa Quran, bila kan, dia dah hafal surah Sejadah, lama tinggal surah Sejadah, nak hafal baik surah Sejadah tu, ya Allah, kan nak mampu walaupun dia pun hafal sebelum tu, kan? Sebab tu tuan-tuan, jangan lupa baca Fatihah. Lupa baca Fatihah, bila kita nak hafal balik, ya Allah, arwah Ali Setan, siapa nama dia? Al-Imam Mustafa, arwah ni, masa awal dulu, dia banyak berceramah di Kuala Lumpur. Ada sekali saya pernah bercakap dengan dia, kata, tuan, apa yang ni, macam mana, saya tanya dia pengalaman dia macam mana, dari segi dia dalam industri hiburan, masuk ke dalam Insaf, kata, dia ceritalah macam-macam, pompang, kan? Kadang-kadang tension juga tuan-tuan. Kita datang semayang, polis datang tengok, dia kat atas tu, kan? Tu pun penceramah bawa je tuan-tuan, kan? Dia melalak tu tak ada pakai pun, kadang-kadang ada double standard di situ, terlalu double standard, kan? Sebab tu masyarakat marah. So sebab tu saya kata tadi, kita kena fikir, buat kajian, kan? Tuan-tuan ni ramai yang pandai-pandai, cerdik pandai, dia buat kajian, tubuh satu tim, kan? Bagaimana wabak ni mula, kan? Orang besok mana tahu, kau masjid kita ni, masjid Sayyidina Khadijah ni pula besok orang lain semua semayang jauh-jauh, kita boleh semayang rapat-rapat, kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayah anda dan ibunda yang saya kasih sekalian, Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-12, apa yang kamu kerjakan, yang dikatakan taf'alun, apa yang daripada kalimah fa'ala, perbuatan kita yang kita buat, sama ada secara kita sedar, kita ataupun kita tidak sedar, kita tak berhajat, tak sengaja. Ada beza Ustaz? Sengaja dengan tak sengaja ni ada beza. Ada beza. Macam kita semayang, sebab itu niat kita sahaja, kan? Kita tak duduk togak-togak ni saja, tak. Kita sahaja aku sembahyang, maknanya kita memang sengaja kita duduk, itu dengan niat tadi, sama ada dengan niat, mahupun tanpa niat yang kita lakukan, mereka akan, malaikat akan tulis. Ni kesiannya terlajak, tak ada tulis, tak sembahyang subuh, pukul 8 bangun qada, kemudian dia qada pukul 8, kan? Itu mujur tuan-tuan. Ada orang qada pukul 12 tengah hari,
Kan saya pernah cerita tuan-tuan dulu, jemaah saya di Masjid Jami' yang Tuan Radin, Masjid Qabilah. Seorang jemaah saya tu, dia datang awal Zuhur pukul 1.30, satu suku dia datang, kan. Jadi saya duduk dalam pejabat, saya tak tengok ada jemaah yang mengadu dengan saya. Ustaz, dia ni semayang tak hapus semayang sunat, ada lah semayang kunut, doa kunut dia tu. Ada doa kunut. Jadi saya tak percaya, saya pun buat risikan. Tunggu bila dia datang, haji seorang haji. Datang tengok. Oh, kan tak boleh haji, tapi cari tempat yang kurang fitnah. Saya kat rumah, sebenarnya dia datang semasa sujud, dia semayang subuh 2 rakaat. Kan? Apa salah? Kan? Sebab kita manusia, kita tak tahu niat seseorang tu. Kita takkan tahu. Kita hamba Allah takkan tahu. Hatta malaikat pun tak tahu. Yang mengetahui ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita niat kita baik, tapi orang nampak kita buat macam tak baik. Kadang-kadang niat kita memang tak baik, tapi orang nampak kita baik. Kan elok pakai sorban, pakai riddah lagi, pakai jubah, pakai minyak wangi. Maka datang, dia mak rempit. Kan? Datang masjid, kan, nampak jubah arwah abah tinggal dia pakai. Tengok, ni sorban arwah abah dulu, kalau dia dah tak ada pakai, dia pun ambil pakai. Kan, bahkan tak rindah lagi, pakai sorban yang letak macam Pak Syekh. Kan Pak Syekh pergi masjid, dan pergi masjid, hari itu masjid imamnya tak datang. Imam tak datang. Nak jadi cerita, Pak Bilal pun tak datang. Kan? Ustaz sudah dah masuk waktu je, masing-masing pandang siapa nak jadi imam. Dan nampak budak tadi, kan? Benda hari kata, aku nampak budak tadi tengah ambil wuduk kat bawah ni. Kan tengah-tengah dia kat bawah tu tengah wuduk, dia dengar. Dia orang tengah cari imam. Tu buang sorban apa semua. Dia kata, saya bukannya orang agama. Saya ni pinjam baju ayah saya. Dia kata, saya mak rempit, dia kata. Kan? Itulah. Dia pula pun datang masjid. Dia suruh jadi imam. Baca sodap. Yalah, ayah dia hantar pergi sekolah agama dulu, sekolah pondok dulu. Nak suruh jadi baik, tapi tak baik juga. Sudah semayang, kata, tak sangka pakcik kau baca sodap. Kan? Dalam kampung ni walaupun kau mak rumpit, tapi kau baca memang sodap. Yo pakcik, yo dah tu. Tu nasib baik saya belum ambil semayang, ambil wuduk dengan betul. Kalau saya ambil wuduk dengan betul, lagi sodap, dia kata. Kan? Tengangur tua-tua belakang tu. Macam mana pula semayang kita ni? Dia ni tak ada wuduk, jadi imam. Kan? Allahu'alam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasihan, apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja yang kita buat, sama ada baik ataupun tidak, malaikat dalam pengetahuan para malaikat. Malaikat menulis tanpa, dia panggil apa? Tanpa prejudis. Kan dalam bahasa mahkamah ada, tanpa prejudis. Maknanya tak kira konal ke tak konal ke, baik ke tak baik ke, orang alim ke orang jahat ke. Kalau dia buat baik akan tulis baik, kalau buat jahat akan tulis kejahatan. Maka inilah yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah besok kita akan dapat pembalasan. Baik kita dekat dunia, maka baiklah balasan di akhirat. Dan kalau kata jahat kita di dunia, maka akan dapat balasan yang buruk di akhirat. Dan itu semua Allah akan cerita pada kita dalam surah ini pada ayat 13 dan seterusnya, yang akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi ampunan maaf sekiranya seandainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata yang mengguris hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan niran bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi fadilatil Qur'an ya zal fadli wa ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.